Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia dan selamat pagi Kuala Lumpur. Cantik, terang, cerah pagi ini. Memang kena cerah Terence sebab hari ini hari Isnin baru nak memulakan kerja bagi yang bekerja. Tak ada mandi blues untuk pagi ini. Apa pun Assalamualaikum, selamat pagi kepada seluruh keluarga Malaysia. Anda sedang menyaksikan Selamat Pagi Malaysia pastinya di saluran berita RTM, MyFTV 123, TV1. Anda juga boleh saksikan kami melalui RTM Klik dan juga Facebook rasmi kami Selamat Pagi Malaysia Nadi Seri Pagi. Bermula sekarang sehingga jam 10 pagi pastinya hari ini padat sebenarnya. Ada pelbagai topik yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda sehingga jam 10 pagi ini. Jadi pastikan kesetiaan anda bersama dengan kami. Tetapi seperti biasa, walaupun klise, tetapi inilah yang perlu kita ingatkan kepada anda supaya menjaga SOP walau di mana saja kita berada. Kerana kalau kita boleh lihat perincian untuk status COVID-19 setakat semalam, kalau kita lihat di sini bagi kes tempatan terdapat pertambahan sebanyak 5,151. Ini menjadikan jumlah keseluruhan bagi kes tempatan ialah sebanyak 2,540,724. Walaupun angka yang lebih kritikal adalah angka di sebelah sini, iaitu angka untuk peratusan kuarantin, peratusan hospital yang berada di PKRC dan sebagainya. Dan angka-angka ini dilihat lebih kurang stabil minggu ke minggu. Kematian baru termasuk BID 45, jadi ini adalah satu penurunan yang agak mendadak dan ia menunjukkan keberkesanan program imunisasi kebangsaan. Namun yang berhormat Tuan Khairi Jamaluddin dalam temu bual bersama kita di Selamat Pagi Malaysia mengingatkan rakyat Malaysia bahawa kita merupakan negara yang kurang sihat dan disebabkan oleh kadar diabetes yang tinggi dan sebagainya yang merupakan komorbiditi utama menyebabkan jangkitan COVID ini menjadi lebih teruk. Jadi mungkin di situlah harus kita bermula supaya kita kurangkan berat badan kita. Kerana masih lagi pada tahun 2021 kita adalah negara yang paling besarlah di kalangan rakyat-rakyat sihat betul negara ASEAN. Dia tiga serangkai lah bila dah diabetes, obesiti, sakit jantung, darah tinggi semua ada. Dan itu salah satunya faktor disebabkan oleh pemakanan kita. Kerana itulah apabila kita melihat kepada carta ataupun piramid makanan kini, di bahagian bawahnya sekali ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi pastikan anda mengambil sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang mencukupi untuk diet seharian anda. Beliau Macam mana nak diet? Macam mana nak diet? Hari-hari makan nasi kandar. Kenduri. Nampak? Ada kenduri je balik kampung. Balik kampung je, kes naik lah jawapan dia. Ini yang berlaku sebenarnya di Pahang. Apabila terdapat peningkatan kes bagi negeri Pahang yang dikatakan disebabkan oleh balik kampung. Punca kenaikan ini berlaku. Bukan setakat balik kampung, kenduri. Bermaksud bahawa makan beramai-ramai. Jadi apabila makan tu kita akan membuka pelitup muka dan apabila makan saja kita akan cakap sambil makan. Jadi ini semua menunjukkan bahawa ia adalah satu situasi yang berbahaya juga dari segi merebaknya virus ini. Dan statistik menunjukkan sebanyak 62 kes COVID-19 membabitkan 25 keluarga dikesan di Felda Chini 1 hingga Felda Chini 3 dalam kawasan Felda sahaja. Betul. Apabila anda telah lengkap divaksinasi, ianya bukan tiket sebenarnya untuk anda berasa lega, untuk tidak memakai pelitup separuh muka, untuk duduk berdekat-dekatan. Kalau makan di meja makan tu, kena duduklah, ada penjarakannya. Jangan terlupa. Kadang-kadang manusia ni sebab benda dah terlalu biasa, akhirnya mereka lupa bahawa kita masih lagi dalam situasi pandemik, baru nak beralih fasa ke endemik. Jadi dalam tempoh peralihan itu, sama-sama kita membantu hashtag Kita Jaga Kita. Jagalah diri anda, jaga keluarga anda, sayangilah mereka sekeliling. Jadi salah satu cara untuk menyayangi orang sekeliling anda ialah dengan mendapatkan vaksinasi. Dan sekarang ini suntikan penggalak ataupun booster telah pun berjalan. Jadi kepada mereka yang berada di kategori yang rentan ataupun mereka yang memerlukan seperti Barisan Hadapan 60 tahun ke atas, bolehlah mengambil suntikan booster ini. Ya, dan ia akan dikemas kini melalui aplikasi MySejahtera anda. Bukan sahaja yang mempunyai komorbiditi, tapi juga mereka yang telah mendapat suntikan dos Sinovac juga akan diberi dos penggalak selain daripada mereka yang berada dalam kategori usia 60 tahun dan ke atas. Jadi ini adalah semua peringkat umur yang akan mendahului rakyat Malaysia dalam menerima dos penggalak. Kepada kita mungkin perlu tunggu sikit lagi lah. Mungkin tahun depan. Dan
Seterusnya kita selalu bercakap mengenai isu kesihatan mental. Dan isu mental ini kalau kita bercakap dengan ibu bapa, salah satu permasalahan mereka apabila tadika dan juga taska ditutup. Kerana nak pergi kerja tapi anak-anak siapa nak jaga? Akhirnya kena hantar kepada ibu bapa. Itu pun sebenarnya satu permasalahan sebenarnya. Tetapi berita gembira di sini apabila tadika dan juga taska kemas akan beroperasi sepenuhnya pada Januari depan. Jadi kepada ibu bapa yang menghantar kepada ke tadika dan juga taska kemas, ini satu berita gembira kepada anda. Namun ia bukan buka seperti sedia kala, ia akan dibuka dalam keadaan SOP. Jadi pastikan bahawa anak-anak yang dihantar juga sikit sebanyak memahami bahawa mereka tidak boleh bergaul bebas. Namun mungkin sukar sebab anak-anak kecil. Yang lebih penting adalah para pengusaha tadika dan tadika. Mereka perlu pastikan bahawa SOP dijaga sepanjang masa. Mungkin jumlah bilangan kanak-kanak yang dibenarkan dalam satu kawasan itu harus dikurangkan untuk mengurangkan risiko jangkitan. Kerana kanak-kanak juga boleh terjangkit daripada Delta dan juga Delta Plus. Betul. Jadi seperti mana Terence katakan tadi, guru-guru, bukan saja guru-guru di tadika dan juga di taska, tapi guru-guru di sekolah khususnya yang masih belum mendapatkan vaksin, anda sebenarnya haruslah menjaga diri anda supaya anak-anak ini ataupun murid-murid, anak-anak buah anda terlindung daripada jangkitan vaksin COVID-19. Jadi hari ini, seperti mana kita katakan tadi, begitu padat, banyak perincian yang ingin kami kongsikan kepada anda. Jadi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana, pastikan bersama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia.